Walaupun Nabi dah selesaikan tawaf wada', Nabi telah mengimamkan solat fardu subuh pagi itu di Masjidil Haram. Ini menunjukkan kepada kita tuan-tuan, kalau seseorang yang telah selesaikan tawaf wada', boleh ke dia mendatangi Masjidil Haram untuk menunaikan solat jamaah? Jawapannya boleh. Ini menyanggahi apa yang kita faham. Lepas tawaf wada' tak boleh duduk lagi di Masjidil Haram, terus balik ke hotel, terus pulang tuan-tuan. Seolah-olahnya macam tidak boleh buat apa-apa dah. Itu adalah ibadah yang terakhir. Sebenarnya tidak tuan-tuan. Sebenarnya tidak. Kalau ada keperluan dan apa-apa hajat selepas itu, maka dibenarkan untuk kita mendatangi Masjidil Haram untuk tunaikan tawaf wada', untuk menunaikan solat jamaah. Kita dah buat tawaf wada' dah. Bas tak sampai lagi tuan-tuan. Kita nak balik hotel. Kemudian masuk azan tuan-tuan. Kita boleh tak pergi Masjidil Haram? Boleh. Tapi sebahagian daripada jemaah-jemaah di Nusantara ni tuan-tuan, kefahaman dia, lepas tawaf wada' tak boleh pergi Masjidil Haram untuk tunaikan solat jamaah. Dan dia, kalau nak solat, dia mesti solat di hotel. Rugilah tuan-tuan Sebab ketika itu sebenarnya dibolehkan kepada kita untuk menunaikan solat. Baik. Saya nak bawa kepada tuan-tuan ada beberapa perbincangan tuan-tuan. Di sini menunjukkan kepada kita tuan-tuan, selepas seseorang itu tunaikan tawaf wada', dia masih lagi boleh melakukan beberapa amalan di kawasan Masjidil Haram. Apa dia tuan-tuan? Pertama, disunatkan kepadanya, masih lagi boleh dilakukan kepadanya untuk terus berdoa di Masjidil Haram. Dia tahu janjinya dengan travel ataupun agensi, katanya bergerak lepas zuhur. Dia pun dah selesaikan tawaf wada' sebelum zuhur, mungkin tengah hari ataupun awal pagi. Jadi pagi itu dia boleh lanjutkan lagi doa-doanya di kawasan Masjidil Haram. Bahkan dia boleh lagi menunaikan tawaf sunat selepas itu. Okey. Tapi ada baiknya tuan-tuan, lepas tawaf wada' beredarlah. Tapi kalau ada masa, masih lagi dibenarkan. Yang kedua, masih lagi boleh dia menunaikan solat sunat di kawasan Masjidil Haram. Dan kalau dilaungkan azan solat jamaah, dibenarkan dia untuk tunaikan solat fardu di Masjidil Haram. Dan inilah yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW dalam riwayat Al-Imam Bukhari daripada Ummu Salamah. Ummu Salamah kata, Nabi dah tawaf wada'. Dia baru tahu wada' dan dia dengar waktu itu Nabi membaca surah At-Tur. Surah At-Tur ni 49 ayat tuan-tuan, panjang tuan-tuan. Nak menunjukkan Nabi melakukan solat fardu selepas Nabi melaksanakan tawaf wada'. Dan juga tuan-tuan, selepas tawaf wada' juga, seseorang itu boleh lagi duduk di Masjidil Haram ataupun duduk di hotel. Ataupun dia dah pulang ke hotel, lalu dia dengar azan, dia boleh kembali balik semula ke Masjidil Haram untuk tunaikan salat atau melakukan apa-apa ibadah sementara dia menunggu datangnya bas untuk pulang. Okey. Dan yang berikutnya tuan-tuan, saya ambil daripada pandangan mufti wilayah tuan-tuan. Ini pandangan mufti wilayah daripada badan berautoriti negara kita tuan-tuan. Dia menyebutkan masih lagi dibolehkan, dibolehkan, bukan sunat, dibolehkan kalau selepas tawaf wada' itu untuk mengambil gambar. Ini selalu isu besar kita ni. Masih lagi boleh, cuma tidak digalakkan. Jangan kata lepas tawaf wada' bergambar maka semuanya kena dam, tuan-tuan. Tidak ada, dibolehkan tetapi tak digalakkan. Kalau seseorang tu tuan-tuan, dia tak duduk di Masjidil Haram, dia pulang ke hotel. Selepas dia tunaikan tawaf wada', dia masih lagi boleh makan dan minum di hotel. Makan tengah hari di hotel. Ataupun dia qada hajat. Ataupun dia saling pakaian. Ataupun dia membaca Al-Quran. Ataupun dia mengambil beg di hotel. Semuanya boleh tuan-tuan. Kadang-kadang membeli pun boleh. Contohlah dia nak wrap beg dia ni, kalau kita balik daripada Mekah ni selalu nak wrap beg. Kita pergi ke kedai nak beli barang, nak beli plastik yang nak wrap bag tu. Lalu nak di-wrapkan bag pun boleh, tidak ada masalah. Untuk mencari ahli keluarga kita yang mungkin hilang dan sebagainya, semuanya dibenarkan. Bahkan tuan-tuan, kalau ada seseorang itu tersedar yang mana dia patut bayar dam dan dia dah buat pun tawaf wada', maka ketika itu dibolehkan kepadanya untuk bayar dam sekalipun dia dah tawaf wada'. Tetapi yang dituntut kepadanya adalah bayar dam sebelum tawaf wada'. Yang dituntut macam itulah, sebelum tawaf wada'. Tapi lepas tawaf wada' baru nak bayar dam, tuan-tuan teringat, saya nak bayar dam lah. Boleh, tidak ada masalah. Okey? Ataupun nak bersedekah.
ataupun nak tidur di hotel sementara tunggu bas, semuanya dibenarkan. Tidak menjadi isu besar tuan-tuan. Tetapi itulah salah faham yang berlaku di dalam masyarakat kita.